Hai murid, selamat datang ke channel Cikgu. Dalam video ini, Cikgu akan membincangkan tajuk trigonometrik, iaitu fungsi trigonometrik ataupun trigonometric functions dalam bahasa Inggeris. So, di bawah tajuk ini, perkara pertama yang Cikgu nak ajar adalah bagaimana nak melakar tiga jenis graf trigonometrik, iaitu graf sin, cos dan tangent. Okey, so kita akan bincangkan bagaimana kita nak melakar. Apa yang cikgu nak ajar di sini ialah graf-graf asas. Okey, basic graf melibatkan sin, cosine dan tangent. Okey, iaitu sin, cos dan tan. Okey, so kita akan bincang bagaimana nak melakar graf-graf yang asas, basic. So, seperti mana yang sedia maklum, sekiranya nak melakar satu-satu graf, penting adalah beberapa koordinat yang utama ataupun yang kritikal itu perlu ditentukan. So, sebelum kita lakar graf-graf ini, tak kira sin graf, cos graf ataupun tangent graf, kita perlu tentukan apakah titik-titik kritikal yang perlu ditentukan sebelum melakukan lakaran. So, di sini, kita akan lakarkan satu graf yang penuh, satu putaran yang penuh, iaitu 360 darjah. Maksud di sini, apabila kita nak plot itu, ia mestilah mewakili satu wave yang penuh ataupun satu gelombang yang penuh, iaitu daripada 0 sampai 360 darjah. Sebab satu pusingan yang lengkap ialah 360 darjah. So, di sini apa yang cikgu nak maksudkan di sini ialah julat di sini, julat X adalah daripada 0 sampai 360 darjah. So, sepanjang tajuk melakarkan trigonometrik graf ini, sepanjang tajuk melakarkan trigonometrik ini, nilai julat X adalah daripada 0 sampai 360 darjah, iaitu untuk melakar satu wave yang penuh ataupun satu gelombang yang penuh adalah julat X adalah daripada 0 sampai 360 darjah ataupun dalam radian pi sampai daripada 0 sampai 2 pi. Jelas? So, di sini sebelum kita mulakan, okey, julat X adalah 360 darjah dan 0 darjah. Okey, yang ini adalah kalau cikgu gunakan radian iaitu 2 pi. Jelas? Okey. Sebelum kita lakarkan graf seperti mana yang cikgu maksudkan tadi, kita perlu tentukan koordinat-koordinat ataupun titik-titik yang kritikal. So, cikgu akan mulakan ataupun menunjukkan bagaimana nak melakar satu graf, iaitu Y sama dengan sin X. Okey? So, cikgu nak tunjukkan bagaimana nak melakarkan satu graf, basic graf asas iaitu Y sama dengan sin X, di mana julat X adalah daripada 0 sampai 360 darjah. So, sebelum cikgu lakarkan ini seperti mana yang cikgu maksudkan di sini, kita perlu tentukan titik-titik kritikalnya. So, sekarang cikgu akan tunjukkan apakah titik-titik kritikalnya. Okey. Yang ini X dan Y Okey, X. Okey, perhatikan di sini 0 darjah, 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah dan 360 darjah. Jelas? Okey, perhatikan sekarang. Okey, cikgu dah tetapkan nilai-nilai X seperti mana yang cikgu sebut. Okey, satu kitaran lengkap ialah 360 darjah dan biasanya 360 darjah ini kita akan bahagikan kepada 90 darjah. Sebab itu cikgu gunakan setiap satu itu 90 darjah. Jelas? Okey, sekarang apa yang cikgu lakukan ialah anda boleh gunakan kalkulator,
Gantikan kosong di sini, X ini dengan kosong, dan tekan kalkulator sin kosong berapa. Disebabkan cikgu dah hafal nilai-nilai ini, ia memudahkan cikgu. Tetapi anda boleh gunakan kalkulator, iaitu tekan sin kosong, Y adalah kosong. Okey, sekarang 90. Sin 90 adalah 1. Anda boleh gunakan kalkulator. Yang ini sin 180 darjah ialah kosong. Okey, kemudian sin 270 darjah ialah negatif 1 dan 360 darjah adalah kosong. Okey, ini yang cikgu maksudkan. So, untuk melakar satu sin graf yang basic, yang asas, perhatikan yang ini adalah 5 titik kritikal ataupun 5 koordinat yang utama. So sekarang apa yang cikgu lakukan ialah selepas kita dah tentukan 5 koordinat ini ataupun titik ini, cikgu akan tandakan titik-titik ini dalam bentuk lakaran. Maksudnya kita tak akan gunakan graph paper. Kita tak akan gunakan graph paper, kita gunakan kertas biasa dan kita lakukan lakar. So di sini apabila cikgu sebut lakaran graf, yang penting ialah kita perlukan paksi tegak yang mewakili Y, kemudian paksi mengufuk yang mewakili paksi X. Kemudian kita tandakan nilai-nilai X, pastikan setiap tanda itu ataupun jarak mestilah sama ya, pastikan sama jarak, semua sama jarak. Okey, pastikan semua sama jarak. Okey, yang ini juga sama jarak, pastikan sama jarak. So di sini adalah 1, yang ini adalah negatif 1. So sekarang cikgu tandakan, okey, X kosong 90, 180, 270 dan 360 darjah. Okey. Okey, sekarang kita tandakan, okey, Y1 negatif 1. Okey, koordinat pertama 0, 0. Okey, 0, 0. Okey, koordinat kedua 91. Okey, 1, 90. Okey, kemudian ya ketiga iaitu 1800. Okey, 270 ialah negatif 1. Okey, perhatikan di sini. Okey, so yang ini. Okey, perhatikan di sini. Okey, yang terakhir adalah 3600. Okey, so sekarang perhatikan cikgu dah tandakan 1, 2, 3, 4, 5. Okey, apa yang cikgu akan lakukan ialah cikgu akan lukiskan satu gelombang. Okey, satu graf bentuk gelombang wave. Okey, perhatikan di sini. Okey, perhatikan di sini. Yang ini adalah graf mewakili Y sama dengan sin X, di mana jumlah X adalah daripada 0 sampai 360. So, apa yang cikgu tunjukkan ialah bagaimana nak melakar satu graf Y sama dengan sin X, di mana jumlah X adalah 0 sampai 360. So, untuk melakar satu graf sin, perhatikan 5 titik yang penting. Okey, kalau boleh dari masa ke masa cuba hafal yang ini. Okey, jangan cuba gunakan kalkulator. Kalau boleh, okey, lama kelamaan cuba hafal titik-titik ini sebab akan memudahkan semasa melakarkan graf-graf. Okey, sekarang cikgu dah tunjukkan bagaimana nak melakarkan graf Y sama dengan sin X. Seterusnya cikgu akan tunjukkan bagaimana nak lakar graf iaitu cos X. Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan cos X pula. Okey, bagaimana kita melakarkan cos X? Okey, kita pandang yang ini. Okey, seperti biasa untuk melukis ataupun melakarkan graf cos ini, ya kita perlukan koordinat-koordinat dia, ya, titik-titik penting. Okey, so di sini cikgu kekalkan X. Cikgu kekalkan nilai-nilai X. Apa yang kita akan lakukan ialah kita gunakan kalkulator, kemudian kita gantikan nilai X satu persatu. Okey, apabila kosong kita gantikan di sini, so cos kosong adalah 1. Apabila kita gantikan 90, ya adalah kosong. Apabila kita gantikan 180, ia adalah negatif 1. Apabila kita gantikan 270 adalah kosong. Dan apabila akhirnya kita gantikan cos 360 darjah, ya nilai Y adalah 1. So untuk cos,
Untuk graf cos yang asasnya basic ya. Ini adalah 5 titik kritikal ataupun 5 koordinat yang penting. So apa yang kita akan lakukan ialah kita akan lakarkan, okey, kelima-lima titik ini dan akhirnya kita lakarkan graf yang dikehendaki. Okey, so sekarang seperti mana yang cikgu maksud sebelum ini, iaitu untuk sin. Bagaimana anda hafal kelima-lima titik sebelum lakar graf sin? Begitu juga kalau boleh kelima-lima titik ini kalau boleh dihafal ya. Iaitu 1, 0, -1, 0, 1. Jelas? Di mana 90 ini 0, 90, 180, 270, 360. Okey. Sekarang cikgu akan tunjukkan lakaran dia. So, seperti biasa untuk lakaran kita perlukan paksi tegak yang cikgu namakan Y. Kemudian paksi mengufuk X. Seperti mana yang cikgu maksudkan tadi, jarak mesti sama. Pastikan, okey. So di sini 90 darjah, yang ini 0, yang ini 180, yang ini 270, yang ini adalah 360. Jelas? Okey, sekarang perhatikan. Okey, Y, okey, sama jarak ya. So yang ini adalah Y, yaitu 1 sama jarak, okey, sama jarak di bawah. So di sini adalah -1. Jelas? So sekarang kita tandakan kelima-lima titik yang kita cari tadi, iaitu apabila x0 y adalah 1, apabila x60 y adalah 0, apabila 180 ia adalah -1. Perhatikan, okey, -1. Okey, seterusnya 270 iaitu 0. Dan akhir sekali sekiranya 360. Perhatikan, so yang ini adalah okey, koordinat ataupun titik apabila x adalah 360 dan y adalah 1. So sekarang perhatikan, kita dah tandakan 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so apa yang kita akan lakukan ialah kita lalukan satu graf melalui kelima-lima titik ini. Okey. So perhatikan di sini kita akan lakukan, okey, satu graf melalui ke 5 titik. Okey, so ini adalah bentuk graf. Perhatikan di sini adalah bentuk graf. Okey. Okey, so yang ini adalah mewakili. Okey, ini adalah graf mewakili Y sama dengan cos X. Okey, perhatikan di sini, yang ini adalah graf asas untuk Y sama dengan cos X. Jelas? So yang penting sekarang untuk melakar, sebelum lakaran ini, perhatikan 5 koordinat ini ditentukan. So pada peringkat awal cikgu nasihatkan guna kalkulator, tetapi lama kelamaan koordinat 5 koordinat ini mesti dihafal. Kalau boleh dihafal, tapi cikgu kata mesti hafal. Sebab apabila dah hafal, masa kita boleh singkatkan apabila kita lakukan lakaran. Jelas? So nasihat saja. So cikgu dah beritahu untuk sin 5 koordinat, cikgu dah tunjukkan mana satu perlu dihafal. Untuk cos pun cikgu dah tunjukkan. So sekarang cikgu dah tunjukkan bagaimana nak melakar satu graf y equals to cos x, iaitu graf basic untuk cosine. Jelas? Okey. 5 koordinat dan lakaran dia. Okey. Sekarang kita akan bincang bagaimana kita nak lakarkan untuk ya graf terakhir, iaitu tangent x. So di sini kita akan lakarkan tangent x. Kita akan lakarkan tangent x. Cikgu padankan ini. Okey, so kita masih kekalkan yang ini, cikgu padam yang ini. Okey. Okey, apa yang kita akan lakukan ialah ya jumlah x masih daripada 0 sampai 360, sebab cikgu kata untuk satu kitaran yang lengkap, satu wave yang lengkap adalah 360 darjah dan kita bahagikan kepada 90 darjah setiap satu. Jelas? So apa yang kita akan lakukan seperti sin dan cos? Sebelum kita lakar, kita akan tentukan nilai untuk 5 titik yang kritikal. Iaitu apabila x kosong, apabila x sama dengan 90 darjah,
X sama dengan 180, X sama dengan 270 dan juga 360. Bagaimana? Ya, Anda boleh gunakan kalkulator. Gantikan dalam persamaan di sini tangent X, X ini dengan kosong. So tekan kalkulator, so tangent kosong adalah kosong. Kemudian gantikan 90 darjah, tekan dalam kalkulator tangent 90 darjah, kalkulator akan menunjukkan, ya, dia tak akan tunjukkan infinity, kalkulator tak akan tunjukkan nilai. Okey, kalkulator tak akan tunjukkan nilai. So kita ambil ia sebagai infinity. Jelas? Okey. Sekarang kita gantikan dalam kalkulator tangent 180 darjah, yang ini adalah kosong. So sekarang gantikan 270 darjah dan tekan tangent 270 darjah kalkulator. Kalkulator sekali lagi menunjukkan, tidak menunjukkan nilai, tidak menunjukkan nilai. So di sini kita anggap ia sebagai infinity. Kita anggap ia sebagai infinity. Dan akhir sekali sekarang gantikan 360. So anda akan dapat kosong. So sekarang perhatikan, daripada 5 titik, 3 titik itu kita boleh tandakan. Sebab X ada, Y ada, X ada, Y ada, X ada, Y ada. Manakala untuk X 90 tidak ada nilai untuk Y. Sebab dia infinity, tak ada nilai tertentu. So sampai infinity, di mana kita tak tahu. Begitu juga apabila X sama dengan 270, Y adalah infinity. So di sini daripada 5 titik, hanya 3 titik saja yang kita boleh tandakan. 2 lagi, ya, titiknya adalah di infinity, di mana kita tak tahu sampai infinity. Okey, so sekarang bagaimana kita melakukan ataupun tandakan titik-titik ini? Sekarang sebelum kita lakukan lakaran, kita perlu tandakan pada ya. So kita perlukan satu, paksi tegak. So cikgu letakkan ini sebagai paksi tegak, iaitu Y. Kemudian cikgu gunakan paksi menufuk X. Kemudian seperti biasa kita ambil, 1, 2, 3, 4, iaitu sama, semuanya ada sama. 1, 2, 3, 4 semuanya ada sama. 0 darjah, 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah dan 360 darjah untuk X. Seperti biasa yang ini adalah Y, yaitu 1. Di sini adalah negatif 1. Sebenarnya di sini kita tak perlu sebab nilai Y kita tak tahu di mana. Tapi kita tetapkan biasa seperti biasa kita gunakan dalam kita biasanya gunakan 1 dan negatif 1. Sekarang kita akan tandakan. Sekarang kita akan tandakan beza di sini dibandingkan dengan graf sin dan cos. Yang ini completely different. Graf trigo ini tidak seperti mana graf sin dan cos. Dia betul-betul berbeza sangat. So bila kita nak lakar tangent ini, ada sedikit perbezaan banding dengan sin dengan cos. Apakah bezanya? Bezanya di sini adalah pada setiap nilai X ini kita lukiskan garis putus-putus. Garis putus-putus. Bagi setiap nilai X ini kita lakukan garis putus-putus. Jelas? Boleh? So sekarang perhatikan di sini. Kenapa cikgu perlu tandakan di sini? Sebab di sini sebelum kita tanda nilai-nilai dia, tetapi sebelum itu anda perlu ingat bahawa cikgu akan terangkan yang ini. Sebelum itu kita tandakan ketiga-tiga yang kita tahu. So, yang ini tahu 00, 1800 ini tahu dan 360. Yang ini kita tahu. Masalahnya bagaimana kita nak tandakan nilai pada 90 dan 270? Itu masalahnya. So, untuk menandakan pada 90 dan 270, kita kena balik kepada trigonometrik tingkatan 4 yang dipelajari di bawah matematik. Kalau murid-murid masih ingat, dalam tingkatan 4 matematik, murid-murid diajar trigonometrik di mana sudutnya adalah daripada 0 sampai 360 darjah. Apabila diperkenalkan nilai X daripada ataupun nilai julatnya adalah daripada 0 ke 360 darjah,
Seperti mana yang dikehendaki dalam trigonometri, sekiranya sebarang penyelesaian trigonometri mesti julat X adalah daripada 0 ke 90 darjah. Sebarang penyelesaian melibatkan trigonometri mesti nilai X adalah daripada 0 ke 90 darjah. Tetapi di sini julat X adalah daripada 90 ke 360 darjah. Yang 0 sampai 360 darjah ini dibahagikan kepada 490 darjah. Jelas? Apabila 360 darjah ini dibahagikan kepada 490 darjah, untuk mengenali setiap 90 darjah itu dinamakan, yang ini adalah first quadrant ataupun sukuan pertama, yang ini adalah second quadrant iaitu sukuan kedua, yang ini adalah third quadrant sukuan keempat, dan terakhir adalah sukuan keempat ataupun fourth quadrant. Di mana yang pertama adalah 0 sampai 90 darjah, kedua ialah 90 sampai 180 darjah, ketiga ialah 180 sampai 270 darjah, dan keempat ialah 270 sampai 360 darjah. So apabila kita dah bahagikan kepada 490 darjah dan kita namakan setiap 90 darjah itu sebagai sukuan pertama, 2 dan 3, 4, first quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. Untuk setiap 90 darjah kita perlu tentukan tanda positif negatif untuk sin, cos dan tangent. So kita ada 4 sukuan, 490 darjah, dan untuk setiap 90 darjah kita perlu tentukan tanda positif negatif untuk sin, cos dan tangent. Adalah diberitahu bahawa untuk sukuan pertama didapati semuanya adalah positif, iaitu di sini sin positif, cos positif dan tangent positif. So di sukuan pertama semua positif. Di sukuan kedua adalah diberitahu bahawa sin positif. So di sini sin positif, manakala cos negatif, tangent negatif. Yang ketiga, so ketiga tangent positif. So dalam sukuan ketiga tangent adalah positif. Manakala sin adalah negatif dan cos adalah negatif. So dari sini perhatikan di sini yang ini adalah sukuan keempat. Pada sukuan keempat adalah didapati cos positif manakala tangent dan sin adalah negatif. So di sini perhatikan di sini apabila kita nak lakarkan graf untuk tangent, yang ini adalah sukuan pertama, yang ini adalah sukuan kedua, yang ini adalah 3 dan yang ini adalah 4. Jelas? So, yang ini melibatkan tangent. So, di sukuan pertama, tangent adalah positif. Cikgu ambil tangent cikgu ambil tangent. Di sukuan kedua, tangent adalah negatif. Di sukuan ketiga, tangent adalah positif. Di sukuan keempat, tangent adalah negatif. Jelas? So di sini sukuan pertama adalah positif. Berapa nilai di sini tidak? So bahagian positif. Berapa nilai? Tak. So tak terhingga. Bahagian positif. Jelas? Sekarang sukuan ketiga tangent adalah positif. So sukuan ketiga tangent adalah positif. Nilai berapa? Tak terhingga. Di mana dia akan memintas? Tak akan memintas. Dia hanya akan lalu sepanjang garisan. Dia tak akan sentuh ataupun garis yang kita lukis ini, garis lengkung yang kita lukis ini tidak boleh sentuh garis putus-putus yang cikgu lakukan. Ataupun dia tidak boleh sentuh maupun memintas. Tidak boleh memintas ataupun menyentuh garis lurus putus-putus yang dilakukan. Begitu juga apabila sukuan ketiga. Apabila cikgu lakukan garis lengkung ini untuk tangent, kita ada garis putus-putuskan. Garis lengkung ini akan melalui sepanjang garisan. Maksud di sini garis lengkung ini tak akan sentuh maupun menyilang garis putus-putus ini. So di sini, sekarang 1 dan 3 positif. So 1 dan 3 dah positif. Bahagian positif atas kan positif. Manakala perhatikan 2 dan 4 adalah negatif. So di sini ia adalah negatif. Begini. Di sini ia adalah negatif. Perhatikan di sini.
bahagian 3 dan 4 ini perhatikan, 2 dan 4 ini, iaitu 2 dan 4 ini, perhatikan nilai tangent atau negatif. So berada di bawah, dan garis lengkung ini tidak boleh sentuh garis putus-putus, baik di bahagian 4 ataupun di bahagian 2. So ini adalah graf bagi y sama dengan tangent x, di mana julat X adalah di antara 0 sampai 360 darjah ataupun 0 sampai 2 pi radian. Jelas? So perhatikan, okey, cikgu dah berikan mengapa di atas, mengapa di bawah. Kalau kita ingat tadi apa yang kita belajar semasa tingkatan 4 matematik, tajuk trigonometri. So cikgu harap, okey, so cikgu dah tunjukkan sin, nalakan sin. Okey, apakah titik-titik kritikalnya? Kemudian cikgu tunjukkan apabila nak lukis cos graf, apakah titik-titik kritikalnya. Dan untuk tangent, bagaimana kita nak tentukan titik-titik dan bagaimana kita akan gunakan titik-titik itu dalam lakaran. So cikgu harap apa yang cikgu bincang dalam video ini iaitu berkaitan dengan melakar graf trigonometrik yang basic, yang asas untuk sin, untuk cos dan tangent, di mana julat adalah satu kitaran penuh ataupun satu wave yang penuh 0 sampai 360 darjah dalam degree ataupun 0 sampai 2 pi dalam radian. So sekiranya anda berpuas hati, seperti biasa berikan thumbs untuk cikgu. Okey, sekiranya anda perlukan lebih banyak video berkaitan dengan perkara ini, pastikan anda subscribe channel cikgu. Okey, so sehingga kita jumpa dalam satu lagi video. Terima kasih.